السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hari ini kita sambung berkenaan dengan kelebihan bulan Ramadan. Fadlu syahr Ramadan, kelebihan bulan Ramadan. Ada Syekh di sini rahimahullah. Hafizahullah. Ramadan syahru khairin wa barakatin. Hayyahu Allah bifadail. Habbahu Allah bifadail kathiratin mubayyinatin kal'ati. Dia kata bulan Ramadan ini adalah bulan kebaikan dan keberkatan yang Allah sediakan padanya dengan segala kelebihan yang banyak yang telah dijelaskan, mubayyanah, yang telah dijelaskan segala kelebihan itu seperti mana yang akan disebutkan nanti bawah ni. Yang pertamanya, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla menurunkan kitabnya yang mulia, yang maha mulia, sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai ubat bagi orang-orang beriman. Syifa bagi orang-orang beriman, ini ubat bagi orang-orang beriman. Yang mana Al-Quran itu dia menunjukkan kepada jalan yang lurus dan dia menjelaskan jalan petunjuk pada malam Al-Qadar pada bulan Ramadan. Ada kebaikan. Kata qala dzul arsyil majid, Allah Ta'ala berfirman, dzul arsyil majid maksudnya mempunyai aras yang maha agung, berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asyhara falyasumhu. Jadi bulan Ramadan yang telah diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk dan sebagai penjelasan, sebagai penjelasan bagi daripada petunjuk wal furqan dan pembeza, ya, di antara kebenaran dan kebatilan. Maka barang siapa yang menyaksikan daripada kalangan kamu bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Maka hendaklah berpuasa padanya. Kemudian kata Syekh ini, wa'lam akhi, ketahuilah wahai saudaraku, barakallahu fiik, semoga Allah memberkatimu. Sesungguhnya sifat bulan Ramadan itu bahawa ia diturunkan padanya Al-Quran. Ya. Jadi kita tengok perkataan faman syahida minkum asyhara falyasumhu, itu maksudnya maka barang siapa yang di kalangan kamu menyaksikan bulan itu maka hendaklah berpuasa. Ya. Itulah dia maknanya sebab dipilih Ramadan itu sebagai bulan puasa, iaitu sebab dia penurunan Al-Quran itu berlaku padanya. Jadi dipilih bulan Ramadan sebagai bulan puasa kerana bulan itu dipilih kerana Al-Quran turun padanya. Itu yang pertamanya kelebihan bulan Ramadan. Al-Quran turun padanya. Yang keduanya, ya tasfiru syaitan, dirantai segala syaitan. Dirantai, dikurung, di penjara, diikat segala syaitan, dan ditutup segala pintu neraka dan dibuka segala pintu syurga. Ya, dibuka segala pintu syurga. Jadi pada bulan ini kejahatan berkurangan lah. Kan bulan yang berkat ini kejahatan berkurangan. Bukan tak ada kejahatan, ada kejahatan tapi dia berkurangan. Yang mana telah dirantai dan diikat jin-jin yang jahat-jahat ni dengan rantai-rantai, ya kan? Dan mereka tidak dapat untuk merosakkan manusia lah. Dan sebagaimana mereka dapat mudah merosakkan manusia selain bulan Ramadan. Kenapa? Karena orang-orang Islam bersibuk dengan puasa, yang mana puasa itu dia menekan hawa nafsu lah. Dia mengekang syahwat. Dan dengan membacaan Al-Quran dan segala ibadat-ibadat yang lain yang membersihkan jiwa, menyucikan jiwa dan membersihkannya.
Qala Rabbul Izzati, Allah Ta'ala yang Maha Kuasa berfirman, Maha Tinggi berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah difardukan ke atas kamu semua berpuasa sebagaimana telah difardukan ke atas orang yang sebelum kamu. Semoga kamu semua bertakwa. Jadi kerana inilah dia ditutup segala pintu neraka Jahannam. Dan dia dibuka segala pintu syurga. Kenapa? Kerana amalan salih banyak. Ya? Amalan salih pada hari bulan Ramadan ni banyak dilakukan oleh ramai orang. Daripada siang ke malam. Begitu. Wal kalimut tayyib wa fi, dan perkataan-perkataan yang baik itu berlaku, banyak berlaku, dilakukan oleh manusia pada bulan Ramadan. Kerana itulah dibuka segala pintu syurga dan ditutup segala pintu neraka, kerana pada bulan itu bertebaran segala kebaikan. Orang Islam semua berpuasa, bersedekah, dengan baca Al-Quran, berzikir, beristighfar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabun niran wa suffilat asyayatin." Apabila masuklah bulan Ramadan, maka dibuka segala pintu syurga dan dikunci segala pintu neraka dan dirantai segala syaitan. Ya, dia riwayat Bukhari Muslim lah. Dan semua itu kan, ia jadi sempurna pada malam pertama daripada malam Ramadan. Masuk ya malam Ramadan tu, masuk waktu maghrib tu dah start dah. Dah mula dah ditutup segala pintu, maka dibuka segala pintu syurga dan dirantai segala syaitan. Ini kerana sabda Rasulullah SAW, "Idza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan", bila malam yang pertama daripada bulan Ramadan itu, sufilati syaitan, dirantai segala syaitan, wa maradatul jin, dan jin yang jahat-jahat, jin yang apa nama, yang agresif ni kan, dirantai. Dikunci segala pintu neraka dan tidak dibuka satu pintu pun daripadanya. Semua ditutup kunci. Dan dibuka segala pintu syurga dan tidak dikunci walaupun satu pintu darinya. Tidak ditutup walaupun satu pintu daripadanya. Dan ada yang menyeru, ada suara yang menyeru, iaitu suara malaikat yang menyeru, "Ya baghiyal khairi aqbil", wahai orang yang hendak berkehendak untuk melakukan kebaikan, maka lakukanlah kebaikan, teruskan, buatlah kebaikan. Wa ya baghiyal syarri aqsir, wahai orang yang nak melakukan kejahatan, dosa, keburukan, maka berhentilah, cukuplah, stoplah daripada melakukan kejahatan. Walillahi mutaqa'u minan nar, bagi Allah Ta'ala ada orang-orang yang Allah merdekakan daripada api neraka, dan itu demikian itu berlaku pada setiap malam bulan Ramadan tadi. Kemerdekaan daripada api neraka, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita tergolong dalam golongan yang Allah merdekakan mereka daripada neraka pada malam-malam Ramadan. Maksudnya di waktu Ramadan tu Allah tetapkan kemerdekaan, sebenarnya Allah berikan kemerdekaan kepada hamba-hambanya daripada api neraka. Okey, yang ketiganya kelebihan bulan Ramadan ada padanya malam Al-Qadar. Okey. Jadi maka kita syariat engkau mengetahui wahai hamba yang beriman, sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh telah memilih bulan Ramadan kerana padanya dia turunkan Al-Quran. Jadi mungkin kita boleh menggunakan dalil ni untuk kias dengan berbagai cara yang lain, kan? Dia kata bahawa hari yang paling mulia, anna akrama yawm 'indallah, bahawa hari yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala iaitu ianya pada bulan yang Allah turunkan padanya Al-Quran. Okey. Di mananya hari yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala ialah hari yang Allah turunkan padanya Al-Quran. Jadi fayajib an yukhassa bi'amalin zaidin, maka wajiblah kita khususkan bulan Ramadan itu dengan amalan yang apa berlebihan, yang amalan kebaikan yang banyaklah. Kan? Baik. Dan ini disaksikan oleh apa yang telah disebut pada kelebihan mencari malam Al-Qadar dan mengkhususkannya dengan tambahan daripada amalan. Dan akan datang disebut insya-Allah secara tafsir, secara detail tentang perbahasan tentang malam Al-Qadar. Itu yang pertama. Yang keduanya, bahawa kenikmatan itu terhasil bagi orang-orang Muslim
terhasil bagi orang-orang Islam, ya, dia akan apabila nikmat itu bertambah-tambah ke atas orang Islam, maka itu akan menyebabkan mereka menambahkan amalan, ya. Dia akan menambahkan amalan. Kenapa? Kerana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kenikmatan itu, dan ini disaksikan oleh firman Allah Taala setelah sempurnanya nikmat bulan Ramadan, ya, itu bulan puasa, sebagai Allah sebagai penyempurnaan bagi penyempurnaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah kata, "Walitukmilul iddah," dan adalah kamu sempurnakan sebulan bulan Ramadan. Walitukabirullah, dan adalah kamu bertakbir membesarkan Allah ala ma hadakum, di atas apa yang telah dia beri petunjuk kepada kamu. Wala'allakum tashkurun, semoga kamu semua bersyukur. Kan? Jadi mana sebagai kesyukuran, dan sebagai kesyukuran bagi Allah Subhanahu wa taala di atas segala kesempurnaan nikmatnya, kan? Kita berpuasa tadi, Allah kurniakan pada kita, iaitu hari raya lah, hari raya. Itu hari kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala, bertakbir, kan. Baik. Dan firman Allah Taala selepas sempurnanya nikmat haji, Allah kata, "Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra." Allah kata, apabila kamu telah selesaikan ibadat haji kamu, maka adalah kamu ingat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kamu ingat ibu bapa kamu, ataupun lebih lagi kamu mengingati Allah Taala daripada mengingati ibu bapa kamu. Ini sebagai kesyukuran bagi Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat kurniaan Allah Taala ke atas kita orang Islam. Kemudian yang ketiganya, wajib puasa Ramadan. Jadi faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang melakukan kebaikan yang lebih, maka itu baik, lebih baik untuknya. Dia kata di sini, lima taqaddama minal fadail, daripada apa yang telah disebutkan daripada fadilat bulan Ramadan ini, fadilat yang disebut tadi, kan, kelebihan tadi, Allah Ta'ala telah memfardukan ke atas orang-orang Islam puasa Ramadan. Ya, walamma kana fadlul amsal. Jadi maknanya kenapa? Di antara sebab diperintahkan kita berpuasa Ramadan, kerana pada puasa itu dia akan dapat menghancurkan atau dapat memecahkan syahwat kita, kan? Dan menghalang syahwat tadi untuk melaksanakan segala kehendak dia. Jadi sebenarnya untuk melawan hawa nafsu dan syahwat ini bukan satu perkara yang mudah, dia adalah perkara yang payah. Jadi di sana Allah Subhanahu wa taala sediakan perkara ataupun amalan yang kita buat, dia akan boleh kita menyebabkan kita ni boleh mengalahkan hawa nafsu. Jadi kenapa? Kerana susah untuk kalahkan hawa nafsu ni, bukan senang. Cara dia adalah dengan berpuasa. Dan puasa ini kefarduannya ditangguh sehingga pada tahun yang kedua Hijrah, kan? Bila sampai tahun yang kedua Hijrah tu baru maknanya baru difardukan puasa, ya. Jadi setelah itu maknanya Allah, sebelum itu orang Islam tadi dididik dengan tauhid, dengan pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati mereka tadi mentauhidkan Allah dan mengagungkan syiar-syiar Allah. Ya, syiar-syiar maksudnya syariat Allah yang Allah Taala telah turunkan, tetapkan ke atas mereka. Mereka jadi orang yang kuat berpegang dengannya, maka dinaikkan pula dia panggil kepada tingkatan yang lain, iaitu tingkatan amalan, kan, yang hebat. Maka pertamanya, sebelum itu diberi pilihan dulu kepada mereka sama ada nak berpuasa ataupun tak nak berpuasa, kan. Maknanya boleh bagi mereka untuk berpuasa dan tidak berpuasa, pilihan. Ada pilihan. Kalau tak nak puasa, bayar fidyah di awal Islam lah. Jadi begitu. Kalau nak puasa tak payah bayar fidyah di awal Islam. Itu dia panggil tingkatan, berubah demi tingkatan berubah lah, kan. Maknanya bila dah kuat tauhid tadi kepada Allah Ta'ala, maka difardukan amalan-amalan yang lain pula. Jadi lepas tu baru difardukan amalan puasa. Itu pun kefarduannya sebagai pilihan. Kalau siapa yang tak mampu, dia boleh bayar fidyah. Siapa yang mampu, dia puasa. Siapa nak, dia boleh bayar fidyah. Siapa nak, dia boleh
puasa. Pilihan. Kemudian kenapa? Kerana perkara itu menjadi satu kepayahan ke atas para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Mula-mula tadi. Maka Allah Taala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 184, ya. Ayat ni hukumnya mansuh, tapi ayat dia masih dibaca, tapi hukum mansuh. Allah kata, "A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'ami miskinin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Fidyatun ta'amu miskin. Kata orang yang mampu untuk melaksanakannya. Kata orang yang mampu untuk melaksanakan puasa, dia boleh bayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Satu hari bagi makan orang miskin. Dia barang siapa yang buat baik, buat lebih, memberi lebih, mana buat lebih baik lah maksudnya, maka itu terbaik untuknya. Kan? Seseorang nak bayar fidyah pun nak bayar, nak puasa boleh nak puasa juga, maka itu lebih baik untuk dia. Wa antasumu, tapi kalau kamu berpuasa itu lebih baik bagi kamu jika kamu orang-orang yang jika kamu semua mengetahui. Jadi ayat ni hukumnya mansuh lah, kan? Ini awal Islam, maknanya Allah bagi pilihan kepada para sahabat sama ada nak puasa Ramadan ataupun tak nak puasa Ramadan. Dan Allah kata kalau puasa lebih baik, kan? Jadi gitu. Kemudian datang perintah pula memansuhkan hukum ayat 184 tadi lah, kan? Kemudian turun ayat yang selepasnya yang memansuhkan hukum ayat 184, kan? Yang mana ini telah dijelaskan oleh dua orang sahabat yang mulia, iaitu Abdullah bin Umar dan Salamah bin Al-Aqwa' radhiyallahu anhuma. Qala, mereka berdua berkata, ayat ini dimansuhkan, ayat 184 dimansuhkan oleh ayat seterusnya, iaitu Allah Ta'ala kata, "Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqani faman syahida minkum ash-shahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa yuridu bikumul usra wa litukmilu al-'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Jadi ayat ni dia masukkan ayat yang sebelumnya. Mana dia? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan, Allah kata, bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kan? Bulan Ramadan yang telah diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan padanya ada segala penjelasan daripada petunjuk dan furqan. Al-furqan ni pembeza lah antara kebenaran dan kebatilan. Faman syahida minkum syahra, maka barang siapa yang menyaksikan daripada kalangan kamu bulan itu, bulan Ramadan, falyasumhu, maka adalah dia berpuasa padanya. Jadi maknanya, jadi ayat ni dia memansuhkan hukum pilihan puasa Ramadan sebelumnya, kan? Di awal tu maknanya sahabat-sahabat diberi pilihan sama ada nak puasa ataupun nak bayar fidyah. Okey, ayat 94 tadi kan. Jadi ayat ni memansuhkan ayat tadi. Allah kata di sini, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan di kalangan kamu bulan itu, bulan Ramadan, maka wajib bagi dia berpuasa. Ini tak pilihan lah. Tak pilihan. Ini kena puasa. Kemudian Allah Ta'ala kata kecuali lah, ada pengecualian. Wa man kana maridan aw ala safarin, barang siapa yang dia itu sakit, tak kisahlah sakit apa pun, sakit gigi kah, sakit tangan kah, sakit mata kah, sakit apa kah, nama sakit, ya. Aw ala safarin, ataupun dia dalam keadaan bermusafir, ya. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka dia boleh gantikan pada hari-hari yang lain, yakni pada selepas Ramadan, ya. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki untuk kamu semua kemudahan. Allah nak mudah pada kita. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kepayahan untuk kamu. Allah nak bagi mudah kat kita, kan? Allah tak suka payah kepada kita. Walitukmilul iddah, dan hendaklah kamu semua menyempurnakan tempoh bilangan itu. Bilangan puasa itulah dalam sebulan, sama ada 29 hari ataupun 30 hari.
Jadi selepas tu berhari raya, wala tukabbirullah, apabila kamu telah melaksanakan sebulan puasa di bulan Ramadan, hendaklah pula kamu membesarkan Allah Ta'ala di atas apa yang dia telah memberi hidayah kepada kamu semua. Dan semoga kamu semua bersyukur. Jadi maknanya habis bulan Ramadan disuruh kita bertakbir lah, membesarkan Allah kan. Takbir hari raya tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ala ma hadana. Itu boleh. Ini lafaz. Sebab tak ada riwayat yang menyebut lafaz khusus dalam takbir hari raya. Kalau kita orang di Malaysia ni, kita dah sinonim dengan takbir yang mendayu-dayu, yang mewujudkan perasaan seolah-olah perasaan sedih dalam diri kita. Padahal hari raya ni bukan hari bersedih kan. Hari raya ni adalah hari kemenangan. Jadi kita kena seronok, kena semangat bertakbir, bukan sedih-sedih. Kalau kita di Malaya ni, di Malaysia ni, orang takbir sedih-sedih kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi maknanya dia punya nada itu mendayu-dayu. Maksudnya menzahirkan kesedihan. Sebenarnya salah tu. Sebenarnya kena takbir dengan semangat lah. Kita menyambut kemenangan bulan Ramadan ni, hari raya ni adalah hari menyambut kemenangan kita. Kemenangan. Jadi kita takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tapi apabila benda yang kita kata dah jadi satu budaya dalam masyarakat ni, nak ubah, nak beritahu dekat orang bukan satu perkara yang mudah. Bolehlah beritahu tapi orang tak akan ikut. Tak tahulah. Sedikit lah orang yang akan ikutnya. Begitu. Kan? Dia dah seronok dah takbir tu. Takbir, kemudian menangis kan. Teringat anak tak dapat balik raya. Kan? Lepas tu dia tak dapat balik raya di kampung bersama dengan ibu bapa dia. Kena kuarantin, kena PKP dan sebagainya. Gitu kan, macam kita lah, itu 2 tahun tak balik raya kan. Jadi ada yang betul lah, macam-macam lah, sedih, menangis, ada macam tu. Padahal bukan ada apa pun. Sama sekarang ni kita kan boleh duk telefon, boleh duk cakap, video call dan sebagainya kan, ada apa. Itu cerita dia baik. Dan seterusnya, wa'an Ibn Abi Layla, daripada Ibn Abi Layla, qala, dia kata, haddathana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, telah bercerita kepada kami, kata Ibn Abi Layla, oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nazala Ramadan fashaqqa alaihim, turunlah perintah puasa di bulan Ramadan, maka jadi payah ke atas mereka, jadi fashaqqa alaihim, jadi susah, jadi rasa macam keberatan ke atas mereka. Wa fakana man at'ama kulla yawmin miskinan taraka saum mimman yutiquhu. Jadi adalah orang yang memberi makan setiap hari orang miskin tu, dia meninggalkan puasa di kalangan orang yang mampu ataupun tak mampu puasa. Jadi maknanya boleh pilih, kena puasa, tak nak puasa, bayar fidyah bagi makan satu hari seorang miskin. Dan Allah Ta'ala beri kelonggaran pada para sahabat waktu itulah, maksudnya bagi pilihan. Allah kata, wa antasumu khairul lakum, bahawa kalau kamu berpuasa itu lebih baik bagi kamu. Jadi fa umiru bisawm, maka mereka diperintahkan dengan berpuasa. Baik. Jadi selepas itu barulah difardukan. Falyasumhu, Allah kata, makalah kamu semua berpuasa. Selepas itulah jadi fardu. Sebelum tu fardu juga, tapi ada pilihan. Sama ada nak bayar fidyah ataupun nak puasa. Lepas tu tak ada pilihan lah, kecuali bagi orang yang sakit dan musafir je boleh berbuka. Ganti dengan hari yang lain. Tetap gantilah begitu. Jadi puasa Ramadan ni sebagaimana yang kita maklumi, dia menjadi satu amalan besar dalam Islam dan dia merupakan rukun daripada rukun Islam. Kenapa? Karena sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Nabi kata, bunyal Islamu ala khamsin, dan Nabi dibina Islam itu di atas 5 pondasi, 5 rukun, 5 dasar. Yang pertamanya syahadah alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, persaksian
Tiada yang layak diibadahi dengan sebenar kecuali Allah, dan Nabi Muhammad itu SAW adalah pesuruh Allah. Kemudian mendirikan solat, iqamus solah. Yang keduanya rukun Islam, mendirikan solat dan menunaikan zakat. Dan mengerjakan haji di Al-Bait, di Kaabah lah, di Mekah. Kemudian kelimanya wasaum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Ini rukun Islam. Kemudian yang keempatnya, at-targhib fi shaum Ramadan, maknanya menggemarkan kita, menggalakkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Apakah dia panggil sesuatu yang memotivasikan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, yang memberikan kita semangat untuk berpuasa di bulan Ramadan, dan iaitu kenapa padanya ada ghufranuz dzunub, pada bulan itu ada pengampunan dosa. Allah ampunkan segala dosa pada bulan itu. Raghaba syari' al-hakim fi shaum Ramadan. Jadi syariat yang mulia ini menggemarkan kita, memberi galakan kepada kita untuk berpuasa di Ramadan, di bulan Ramadan, dan dengan menjelaskan kelebihan puasa di bulan Ramadan dan ketinggian derajatnya. Ketinggian derajat bagi mana orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan ketinggian bulan Ramadan itu sendirilah. Falau kana 'ala as-sha'im dzunubun, maka jika ke atas orang yang berpuasa itu ada dosa-dosa seperti buih di lautan, kiranya orang yang berpuasa itu dia ada dosa sebanyak buih di laut, nescaya akan diampunkan dosa-dosa itu untuknya dengan sebab ibadat ini, ibadat berpuasa di bulan Ramadan, iaitu bulan pengampunan dosa bagi hamba lah, begitu. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu sabdanya, man shama Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dalam keadaan dia itu beriman, berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan dia beriman, wa ihtisaban, dan dalam keadaan dia mengharapkan ganjaran pahala daripada sisi Allah Subhanahu wa taala, menghitung-hitung pahala di sisi Allah taala, apa dia dapat? Kata Nabi SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, akan diampunkan untuknya apa yang terdahulu daripada dosa-dosanya. Allah akan ampunkan segala dosanya. Wa anhu radhiyallahu anhu, dan daripadanya juga radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ani Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Islam bersabda, as-salawatul khamsu, kata Nabi, sembahyang 5 waktu, ya, wal jumu'atu ila al jumu'ati, hari Jumaat ini ke Jumaat depan, Jumaat minggu ni dengan Jumaat minggu depan, wa Ramadan ila Ramadan, bulan Ramadan ini sampai bulan Ramadan yang akan datang, atau bulan Ramadan lepas dengan bulan Ramadan tahun ini, umpamanya mukaffiratun, adalah penghapus lima bainahunna, di antara kedua-duanya. Jadi Jumaat minggu ni, Jumaat hari ni, Jumaat minggu depan, di tengah-tengah antara hari ni dan minggu depan itu ada pengampunan. Pengampunan daripada Allah Ta'ala untuk kita. Dia mengampunkan dosa-dosa di antara keduanya. Syarat, tapi dia ada syarat lah. Syarat dia apa? Idza jutunibatil kaba'ir, apabila dijauhi segala dosa-dosa besar. Dalam seminggu tu, kan, kita jauhkan diri kita dari dosa besar, maka seminggu tu kita akan dapat pengampunan daripada Allah Ta'ala. Begitu juga di antara Ramadan ke Ramadan yang akan datang, di antaranya, kalau kita menjauhi dosa besar, maka akan diampunkan untuk kita di antara 2 Ramadan tersebut. Begitu. Syarat dia kena dijauhi ataupun ditinggalkan dosa-dosa besar. Kemudian daripadanya lagi, daripada Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mimbar, sa'ida al-mimbar, Nabi naik ke mimbar, faqala, maka Nabi bersabda, amin, amin, amin. Nabi kata amin 3 kali. Bila Nabi naik mimbar, Nabi kata amin, amin, amin. Qila, maka ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innaka sa'idta al-mimbar faqulta, engkau naik mimbar tadi, engkau kata apa? Amin, amin, amin. Siapa tu? Untuk apa tu?
Maka kata Nabi SAW, Nabi jawab, faqala inna Jibril alaihi salam atani. Jibril alaihi salam mendatangiku. Ya, faqala, maka dia kata, man adraka syahra Ramadana, barang siapa yang masuk bulan Ramadan, falam yughfar, dia dapat bulan Ramadan. Dia dapat bulan Ramadan, maksudnya bulan Ramadan dah habis dah. Falam yughfar lahu, maka tidak diampunkan untuknya, fadakhalan nar, maka dia masuk ke neraka, fa'abadahu Allah, maka Allah akan jauhkan dia. Allah akan jauhkan dia. Akan daripada rahmat Allah Ta'ala lah. Rugilah maksudnya orang yang masuk bulan Ramadan tapi tidak ada pengampunan untuk dia. Padahal bulan tu bulan pengampunan. Tapi dia tak dapat keampunan. Dia bulan Ramadan tu maksudnya dia tetap masuk neraka dengan sebab ada bulan Ramadan pun dia masuk neraka juga. Maka orang ni Allah akan jauhkan dia daripada rahmatnya. Maka malaikat Jibril suruh Nabi kata, katalah hai Muhammad SAW, qul, katalah, amin. Faqultu amin, maka aku pun kata amin. Jadi ini benda ghaib. Benda ghaib mana para sahabat tidak melihat tapi mereka melihat sesuatu benda yang pelik daripada Nabi SAW, maka dia pun tanya Nabi, Nabi pun jawab, oh punya Jibril datang. Sahabat-sahabat tak nampaklah Jibril. Nabi yang nampak SAW. Nabi bersembang dialog dengan dia. Kan Jibril kata je, Jibril suruh Nabi kata amin, maka Nabi pun kata amin. Doa Jibril kan. Lepas tu lagi yang apa nama lagi doa mereka yang ada ibu bapa dia kan, tapi ibu bapa dia tak dapat memasukkan dia ke dalam syurga ni juga akan masuk neraka, maka kan orang ni juga dijauhkan oleh Allah Ta'ala daripada rahmatnya. Nabi pun kata amin. Baik. Yang keduanya kelebihan tadi kan, kelebihan. Tadi pertama tu dia kelebihan. Kita dapat pengampunan dosa yang pertama tadi. Yang keduanya istijabatud du'a wal 'itq minan nar, iaitu bulan Ramadan bulan penerimaan doa, pemakbulan doa jadi makbul lah. Doa jadi makbul dan terdapat kemerdekaan daripada api neraka. Itu kelebihannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sabda, inna lillahi fi kulli yawmin wa lailatin utaqa'a minan nar. Sesungguhnya bagi Allah Ta'ala itu pada setiap siang dan malam di bulan Ramadan itu ada orang-orang yang Allah merdekakan daripada api neraka. Fi syahr Ramadan, bulan Ramadan. Wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha. Dan sesungguhnya bagi setiap orang Islam itu ada doa yang bila dia berdoa dengannya fayustajab lahu, maka doa dia akan dimakbulkan untuknya. Doa makbul. Itu. Jadi kita perbanyaklah doa kan, minta. Pertamanya mintalah selamat dunia akhirat je lah. Doa-doa yang dibaca diajar oleh Nabi SAW ni kan. Doa-doa yang pendek-pendek, yang ringkas kan. Di antara dia Allahumma aslih li. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waj'alil hayata ziyaratan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadi doa-doa yang pendek-pendek ini dia punya makna dia dalam, luas. Kan? Kita minta keampunan. Allah minta islah. Minta pembaikan untuk kita dalam urusan agama kita. Kan? Ya Allah, perbaikilah untuk kami urusan agama kami yang ia menjadi paksi bagi segala urusan kami. Kan? Urusan agama ni paksi segala urusan kita dunia akhirat. Agama dulu. Dan perbaikilah untuk kami akhirat kami, yang mana akhirat itu adalah tempat kembali kami. Kita minta Allah perbaiki untuk kita akhirat kita. Dan kita minta juga Allah perbaiki untuk kita urusan dunia kita. Yang kita ni sedang hidup padanya. Kita sedang hidup di dunia maksudnya. Bila kita minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan untuk kami untuk melakukan kebaikan dan pahala. Dan setiap masa ada penambahan pahala. Setiap masa ada penambahan pahala. Tak kisahlah sedekah ke, baca Al-Quran ke, istighfar ke, zikir ke, tasbih ke, tak kisahlah apa benda. Jadi setiap masa yang berlalu itu dia jadi penambahan pahala untuk kita. Ini doa yang kita minta yang diajar oleh Nabi SAW. Jawami'u al-kalim, doa ringkas dan padat. Dan jadikanlah kematian itu sebagai kerehatan untuk kami. Mati itu rehat kan? Bukankah orang mati itu dia berehat dalam kubur? Kalau dia orang yang soleh, yang beriman, yang beramal soleh, yang bertakwa kepada Allah kan? Dia rehat di situ. Jadi dalam kubur mana ada solat, puasa, sedekah, jihad fisabilillah, perang dan sebagainya. Tak ada.
Makan minum pun tak ada. Kan? Jadi maknanya tak tahulah orang dalam kubur ni, tak tahulah orang dalam alam barzakh ni macam mana keadaan kehidupan ni kok. Kan? Tapi dia pun tidaklah berhajat makanan macam makan kita. Kita hari ni kita berhajat pada sarapan. Kan? Kalau tak sarapan lagi kita ada rasa macam rasa letih dan silap-silap orang tu jadi hypo. Kan? Itu kita di dunia. Berhajat pada makanan, berhajat pada minuman, berhajat pada pakaian, berhajat kepada tempat teduh. Kan? Kita berhajat. Tapi orang di alam barzakh dia tak macam kita lah. Kan? Dia nak berhajat kepada pakaian yang kita duk pakai ni. Berhajat kepada makanan yang kita duk makan tu ni. Kan? Jadi begitu. Dia maknanya minta supaya kematian tu menjadi kerehatan untuk kita lah daripada ujian yang berat-berat ni. Begitu maksudnya. Maksudnya termasuk di kalangan orang yang berpuasa bulan Ramadan termasuk di kalangan as-siddiqin dan orang-orang mati syahid. Mana hadis an Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu, Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu, dia kata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang lelaki kepada Nabi, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in syahidtu alla ilaha illallah. Ya Rasulullah, ara'aita ay akhbirni. Ya Rasulullah, ceritakan kepada saya, khabarkan kepada saya, sekiranya aku mengucap aku mempersaksikan tiada yang layak dengan yang diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah, dan engkau adalah utusan Allah. Aku solat 5 waktu, wa sallaitul khamsa, dan aku sembahyang 5 waktu, wa adaitu zakat, dan saya bayar zakat, tunaikan zakat, wa sumtu Ramadan, dan saya berpuasa di bulan Ramadan, wa sumtu wa Ramadan wa qumtuhu, dan saya melaksanakan solat pada bulan Ramadan, qiyamul lail, kan, solat tarawih dan seterusnya, menghidupkan malam-malam Ramadan, dan siangnya. Fa mimman ana, maka saya akan termasuk di kalangan orang yang mana? Siapa? Saya akan termasuk di dalam kumpulan golongan yang mana? Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, minas siddiqin wa syuhada, kamu akan tergolong di kalangan as-siddiqin dan golongan asy-syuhada. As-siddiqin mereka yang membenarkan dakwah para Rasulullah alaihi wasallam. Asy-syuhada golongan yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk di kalangan as-siddiqin. Kemudian kelimanya, at-tarhib min iftar syai' min Ramadan 'amdan. Ini ugutan ancaman terhadap orang yang berbuka yang makan di siang hari di bulan Ramadan. Tengok ancaman dia pada ancaman ugutan. An Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, daripada Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala, dia kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasulullah bersabda, bainama ana naimun, ketika aku sedang tidur, atani rajulani, datang kepada aku dua orang lelaki, fa akhadha bi dhabu'i, maka mereka berpegang dengan tanganku ataupun anggotaku, lenganku dan bahuku, tangannya pegang tangan aku ni di lengan tu, ya, dhabu'i. Fa ataya bi jabalan wa'ran, maka mereka berdua bawa aku ke satu bukit yang cerun, yang bercerun, maksudnya bukit yang curam, teramat curam. Wa'ran ni curam, maksudnya bukan bukit yang berlandai yang boleh turun macam tu, tak. Bukit curam macam tu, bukit tapi dia macam tu, sama bukit macam tu. Dia bukan macam tu biasa bukit yang kita boleh panjat sikit kan, tak, ni macam Wa'ran yang curam tadi. Faqala, maka kedua malaikat tadi kata, us'ud, dia kata panjatlah. Kita nak panjat macam mana kalau jalan bukit macam tu kita boleh panjat lagi, tapi bukit yang betul macam tu kan, garis dia betul tu, nak panjat macam mana? Faqultu, maka Nabi berkata, inni la utiquhu, aku tak mampu, Nabi kata, aku tak boleh nak panjat. Nak panjat macam mana? Bukit curam macam ni. Faqala, maka kedua-dua malaikat tadi berkata, kan, sanusahhiluhu laka. Ya, ini mimpi Nabi SAW. Kami akan mudahkan untuk kau, kata Nabi SAW. Kata malaikat dua orang tadi lah. Dua tadi, kami akan permudahkan untuk kau. Panjatlah. Fasa'idtu, maka aku pun panjat, kata Nabi SAW. Hatta idha kuntu fi sawadil jabal. Kan? Sehinggalah aku naik sampai ke puncak bukit tadi.
Ya kan? Idza bi aswatin syadidatin, tiba-tiba aku terdengar suara yang kuat. Suara yang kuat. Bunyi suara. Ya? Aswat syadidah, suara-suara yang kuat. Qultu ma hadhihi al-aswat? Aku bertanya, suara apa ni? Bunyi suara apa ni? Qalu, mereka menjawab, hadza awa'u ahli nar. Ini adalah bunyi raungan, jeritan ahli neraka. Kan? Summa talaqa bi, kemudian dia pun bawa aku pergilah. Bawa aku pergi jalan. Fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim. Tiba-tiba aku melihat ada satu kaum yang mereka itu tergantung diikat pada kaki mereka, araqib ni kan, kaki mereka tergantung, kepala di bawah, kaki di atas. Kan, kepala di bawah, kaki di atas tergantung. Musyaqqaqatan asdaquhum, maka apa nama, dalam keadaan mulut mereka itu terkoyak. Mulut mereka terkoyak. Tasilu asdaquhum daman, yang mana mulut mereka tadi dah terkoyak, maka keluar darah. Keluar darah daripada mulut mereka. Kepala di bawah, kaki ke atas. Mulut terkoyak. Keluar darah pula. Qala qultu, kata Nabi SAW, aku pun bertanya, mana ulai? Siapakah mereka itu? Yang mulut terkoyak tadi. Qala, kata malaikat itu, alladzina yaftiruna qabla tahillati sawmihim. Orang yang berbuka puasa sebelum masuk waktu berbuka kan. Ada berlaku kan. Ada seorang tu dulu, tak tahu lah dia ni mental kot, tak betul. Belum masuk maghrib lagi dia dah azan. Lepas azan dalam pukul 5, setengah, pukul 6 dia azan maghrib. Kan? Sebab apa? Sebab dia nak buka puasa. Dia tak tahan nak buka puasa, dia pun pergi azan. Pukul 6, pukul 5 setengah dia azan lah. Azan maghrib. Lepas azan dia pun makan. Dia ingat lepas azan tu boleh makan, dia tak tahan, dia azan dulu. Masuk kan dalam paper kan, masuk. Kita baca. Gitu. Jadi orang macam ni, itulah dia hukuman dia. Tergantung kaki di bawah, kepala di bawah, kaki di atas, terkoyak mulut dia pun darah terkeluar tadi. Baik, adapun apa yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aftara yawman min Ramadan muta'ammidan, barang siapa yang berbuka puasa secara sengaja di bulan siang hari bulan Ramadan, la yujzi'uhu siyamu dahr wa insamahu, dia tidak akan dapat membayarnya, menggantinya, walaupun dia berpuasa selama setahun. Tapi hadis ini dhaif. Hadha al-hadis dhaifun la yasihhu, hadis tak sahih. Begitu. Yang kata kalau dia buka puasa secara sengaja di siang hari bulan Ramadan, kalau nak qada sebulan, setahun pun Tuhan tak terima lagi puasa dia. Macam tu. Tapi dia dhaif. Tidak sahih. Akan datang secara disebut pendetilan dia di penjelasan yang akan datang nantilah. Kemudian kita tengok pula hukum-hukum puasa, ahkam as-siyam. Dia kata syekh sini, ketahuilah wahai saudaraku se-Islam, wahai Abdullah, ketahuilah bahawa semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita pengetahuan, memberi kepada kami dan kepada kamu ilmu pengetahuan. Ya. Ceritanya bahawa pahala yang begitu banyak, yang begitu besar, dan kebaikan yang menyeluruh ini, ya, yang tak dapat dihitung pahala puasa ni, melainkan oleh Allah Ta'ala sahaja yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dia hanya dia yang tahu banyak mana pahala yang dia berikan kepada hambanya yang berpuasa. Ya? Jadi semua ini tidak akan dicapai oleh orang yang melakukan puasa, tidak akan dicapai melainkan oleh orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan yang mengikut sunnah ataupun cara yang diajar oleh Nabi SAW, yang mana baginda itu adalah penyudah bagi para Nabi SAW. Daripada hukum-hukum yang tertakluk, hukum-hukum yang terkaitan dengan kefarduan puasa Ramadan yang begitu agung ini dan bulan yang begitu mulia ini. Dan di sinilah kami nak cerita, nak jelaskan, bukan kami ini orang yang bertaklid lah. Kami cerita, apa yang kami nak cerita dan jelaskan di sini adalah sesuatu yang diambil daripada Al-Quran dan hadis lah yang sahih. Jadi yang difahami oleh salaf ataupun generasi awal umat Islam dan daripada kalangan para imam yang 4 dan mereka yang sebelumnya, dari kalangan para sahabat dan tabi'in. Gitu.
Memadailah untuk engkau satu dalil yang mana kami telah pilih daripada mazhab para ulama mazhab fiqh ini, dan daripada perkataan mereka yang dipanggil sebagai ijtihad mereka, ya, kami sebut sini. Baik. Mula-mula dulu cerita berkenaan di awal Ramadan lah, baina yaday Ramadan. Jadi sebelum masuk Ramadan ni cerita persediaan nak masuk Ramadan ni, belum masuk Ramadan lagi, ya, iaitu menghitung penuh bulan Syaban. Kira bulan Syaban mungkin cukup, ya. Jadi sepatutnya ke atas umat Islam ini bahawa mereka menghitung bulan Syaban 1, 2, 3 sampailah habis bulan Syaban sebagai persediaan untuk masuk bulan Ramadan. Kenapa? Kerana sebulan itu, tempoh sebulan itu sama ada dia 29 hari ataupun dia 30 hari. Jadi dalam sebulan itu sama ada 29 ataupun 30. Kan? Jadi pada malam 29 tu dah tengok anak bulan dah. Kalau nampak maknanya, maka bulan itu adalah 29 hari. Kalau tak nampak maknanya bulan itu dia menjadi 30 hari. Dia nampak dengan nampak ya bulan Ramadan ni. Dan cara lihatnya bagaimana? Nak kena pakai pencerap dan sebagainya ke? Tak perlu pakai pencerap. Kan? Dia hanya melihat dengan mata kasar. Kalau ada orang yang nampak, memadai seorang nampak, dia sebagai saksi lah. Bahawa bulan Ramadan dah masuk. Begitu. Jadi apabila dilihat saja anak bulan pada malam itu atau petang itu, maka esoknya berpuasa lah. Tetapi kalau ada awan yang melindungi, kan, tak nampak, maka dihitung sampai 30 hari. Tak jadi 29, jadi 30 hari. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan segala langit dan bumi dan mengindahkan ciptaannya, dia menjadikan bagi anak-anak bulan ni ada waktu-waktu dia, ada tempat-tempat dia, ya kan? Tempat dia, ada waktu-waktu dia supaya apa? Kenapa Allah jadikan anak-anak bulan itu? Supaya manusia mengetahuilah bilangan tahun dan perhitungan hari. Contohnya orang yang beriddah kan, wanita yang nak beriddah dia kena tahulah bilangan berapa bulan, 3 bulan kan, 3 hari dia. Kalau yang beriddah wafat, maknanya tadi iddah cerai ni, iddah wafat pula. Dia kena 4 bulan 10 hari. Jadi macam mana nak kira 4 bulan tu? Dia kena tengok anak bulan lah. Kena pastikan bahawa bulan itu sama ada 29 ataupun 30 hari. Tak macam kalender orang putih lah. Kalau orang putih kita tengok tu dia 31 hari ataupun 30 hari kan. Jarang sangatlah 29 tu. Baik. Dan setiap sebulan tu dia tidak akan bertambah lebih daripada 30 hari. Dia tak akan jadi 31 hari. Takkan. Dia hanya paling banyak 30 hari saja. Ataupun 29. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi. Nabi kata berpuasalah kerana bila kamu melihat anak bulan itu. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berhari rayalah. Berhari rayalah apabila kamu dah melihat anak bulan. Jadi bulan tengok bulan Ramadan, kita tengok anak bulan, nak raya pun tengok anak bulan juga. Fa in ghumma alaikum, tapi jika tertutup ke atas kamu, tak nampak anak bulan oleh awan yang melindungi, fa akmilu Sya'ban 30, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban itu 30 hari. Maksudnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasumu hatta tarawul hilala, janganlah kamu berpuasa sehingga kamu melihat anak bulan. Dia tengok anak bulan bila? Tengok anak bulan hari yang ke 29 kan? Hari yang ke 29 malam 30 tu. Jadi bila kita tengok hari 29 malam 30 tu nampak anak bulan, maka hari yang ke 30 itu, hari yang ke-30 itu maknanya hari raya lah. Kalau nampak anak bulan, kalau tak nampak anak bulan, hari yang ke-30 itu masih hari lagi, hari puasa. Baik, Nabi kata, berpuasalah kamu semua apabila, sehinggalah, la tasumu, janganlah kamu berpuasa sehingga kamu nampak anak bulan. Janganlah kamu berhari raya, wala tuftiru, janganlah kamu berhari raya, ada hari raya fitrah lah kan. Hatta tarahu, sehingga kamu melihat anak bulan juga. Fa ghumma alaikum, kalau tertutup ke atas kamu semua, tak nampak dengan sebab awan, maka kamu takdirkanlah harinya berapa hari, 30 hari lah. Hitungkanlah macam dia bagi jadi 30 hari.
Kemudian Adi bin Hatim daripada Ibnu Hatim, Adi bin Hatim radhiyallahu anhu dia kata, qala Rasulullah alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza jaa Ramadan fasumu." Apabila masuk bulan Ramadan maka adalah kamu berpuasa 30 hari illa an tarawul hilala qabla dhalika, kecuali bila kamu nampak anak bulan sebelum itu. Anak bulan sebelum itu iaitu anak bulan malam 30 dah nampak dah, maka hari ke-30 tu tak puasa lagi dah. Gitu. Baik, kemudian hukum orang yang berpuasa pada hari Syak ni. Apa hukum dia? Maka dia kata sini, barang siapa yang berpuasa pada hari Syak, maknanya dia telah menderhakai Abul Qasim Nabi SAW. Hari Syak ni hari apa? Hari Syak ni kita kata hari satu hari sebelum Ramadan tu. Macam kita hari Syak, kalau Ramadan, kalau Syaban tu 30 hari, maka hari yang ke-30 tu kita puasa hari Syak, tak boleh. Kan? Kecuali orang yang kebiasaan dia berpuasa Isnin Khamis. Tiba-tiba hari Isnin atau hari Khamis jatuh pada 30 Syaban. Boleh dia bagi dia berpuasa. Ataupun orang ni jenis puasa Nabi Daud alaihissalam selang sehari, maka tiba-tiba sehari esok nak puasa, hari ni jatuh hari dia berpuasa. Maka bolehlah bagi dia berpuasa. Adapun kita yang tak biasa-biasa puasa ni, tiba-tiba nak puasa hari 30 Syaban, tak boleh lah. Kan? Haram, berdosa. Begitu. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya sabda Rasulullah SAW, la tuqaddimu Ramadan bisawmin yawmin wala yawmain. Janganlah kamu mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari ataupun 2 hari sebelum Ramadan. Illa rajulan, kecuali seorang lelaki yasumu sawman falyasumhu, yang mana dia pernah berpuasa ini, maka hendaklah dia berpuasa. Gitu. Bolehlah dia berpuasa kalau dia Isnin Khamis ataupun selang sehari itu kan. Ketahuilah saudaraku se-Islam bahawa barang siapa yang berpuasa pada hari Syak maka dia telah menerakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Silah bin Zufar daripada Ammar, barang siapa sama al-yawm alladhi yashakku fihi, barang siapa yang berpuasa pada hari yang Syak, hari Syak padanya, faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya telah menerakalah Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian yang ketiga kita in syahida syahidun fasumu wa aftiru. Kalau ada seorang saksi yang menyaksikan, hanya seorang saksi saja yang menyaksikan, ya kan? Maka berpuasalah kamu semua ataupun berhari raya lah kamu semua. Walaupun tak nampak, dia seorang yang nampak, maka berpuasalah kamu semua walaupun seorang saksi yang melihat. Wa ru'yatul hilal, dan penampakan anak bulan itu, penglihatan anak bulan itu sabit dengan disaksikan oleh 2 orang saksi Muslim yang adil. Kerana Nabi SAW bersabda, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi, berpuasalah bila kamu melihatnya dan berbukalah berhari raya lah jika kamu melihatnya, dan buat ibadat haji dia dengan melihatnya, kan? Sebab nak buat haji kena dengan bulan juga, tengok bulan hari Tarwiyah, hari Arafah kan. Fa in ghumma alaikum, kalau tertutup ataupun terlindung ke atas kamu, fa akmilu 30, maka sempurnakanlah bilangan tempoh 30 hari. Kan? Fa in syahida syahidan fasumu wafsiru, kalau 2 orang saksi yang menyaksikannya maka berpuasa dan berbukalah. Baik. Jadi hadis ini menyebut persaksian 2 orang, tidak menafikan persaksian seorang. Kenapa? Karena harus apabila ada seorang yang menyaksikan anak bulan tadi, maka wajib diterima juga hari itu sebagai hari berpuasa atau hari raya. Yang mana sabit daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahawa dia berkata, tara'an nasu al-hilala, pada zaman tu, pada bulan tu, pada zaman Nabi Islam masih hidup, maka orang ramai melihat-lihat anak bulan, masing-masing pakai tengok anak bulan, aku nampak. Maka kata Abdullah bin Umar, fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka aku ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anni ra'aituhu, bahawa aku telah nampak anak bulan itu. Fasama, maka besoknya Nabi berpuasa, wa amaran nas ay bisiyamihi, dan Nabi suruh sahabat-sahabat semua berpuasa, semata-mata persaksian seorang, iaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kemudian nak pergi kepada niat yang kita nak lakukan pada Ramadan ni, mana puasa kena ada niat lah. Jadi wujud tabyitin niyah fi saum
al-fariḍah qabla tulu'il fajri. Wajib kita menyebut atau berniat di malam hari bulan Ramadan sebelum terbit fajar. Ya. Idza thabata dukhulu syahr Ramadan bil ru'yatil basariyah, apabila dah sabitlah masuk bulan Ramadan dengan penglihatan mata kita, mata kasar kita, ataupun persaksian seseorang, ataupun penyempurnaan bilangan 30 hari bulan Syaban, wajib atas setiap Muslim yang mukallaf untuk berniat puasa pada malam hari bulan Ramadan. Sebab Nabi SAW bersabda, "Man lam yujmi'is siyam qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat untuk berpuasa di siang di bulan Ramadan itu besoknya, akan sebelum fajar, maka dia ada puasa baginya, puasa dia tak sah lah. Jadi malam ni kita kena ingat lah. Niat ni di dasar hati berazam untuk kita puasa besok bulan Ramadan. Berbeza dengan puasa sunat. Ya, puasa sunat ni kita boleh, lagi kita tak makan kan, kita boleh niat di siang hari. Puasa fardu tak boleh. Maka kata Nabi SAW, "Man lam yubayyitis siyam min al-lail fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa pada malam hari, maka tidak puasa baginya. Niat di mana? Wa niyatu mahalluha al-qalbu. Niat tu tempatnya adalah di hati kita. Ini dikhususkan dengan puasa fardu lah. Kan? Kecuali puasa sunat tak apalah. Boleh dibenarkan niat pada siang hari. Boleh. Jadi kalau Nabi SAW pernah datang kepada Aisyah radhiyallahu anha selain pada bulan Ramadan, maka Nabi tanya, ada makanan apa tak di rumah? Kalau ada makan, kalau tak ada aku berpuasa. Nabi kata kalau tak ada aku berpuasa. Betul. Wa thabata misl dhalika min fi'l as-sahabah. Dan perbuatan itu juga sabit daripada perbuatan sahabat Abu Darda, Abi Talhah, Abu Hurairah, Ibn Abbas, Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhum. Semoga Allah himpunkan bersama dengan kita dan mereka di bawah bendera penghulu segala anak Adam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu. Ini puasa sunat boleh diniatkan puasa di siang hari lah. Jadi kalau puasa Ramadan wajib. Puasa fardu wajib diniatkan pada malam hari. Ya, al-qudratu manat taklif. Jadi kita sambung lagi lah insya-Allah di minggu depan. Jadi memadai dulu untuk hari ini. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Jadi kita tanda di sinilah. Ya, tanda tu kat sini. Ya. Barang dia. Okey. Surah apa tadi ya? Ke surat 31. InsyaAllah. Kita tutup dulu kelas kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada soalan tak sebelum tu? Sebelum tu kalau ada siapa-siapa ada soalan boleh tanya. Ya, tanya soalan. Tak ada ya? Okey. Tak ada. Tak ada apa, kita tutup kelas kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.